menafikan sesiapa. Jangan bercakap soal rakyat, soal dasar negara, soal bagaimana nak selesaikan masalah rakyat dan juga negara, soal bagaimana Islam itu boleh diangkat untuk selesaikan masalah rakyat dengan masalah negara. Kita hari ini seperti yang disebut oleh Datuk Mahfuz tadi, berhadapan dalam satu situasi politik yang semakin mencabar. Kita telah melalui merdeka 60 tahun. Banyak fasa-fasa politik yang kita lalui, sejarah, konflik dan sebagainya. Dan hari ini kita berhadapan dalam satu suasana politik yang lebih mencabar. Bukan saja isu rasuah yang kita hadapi, tapi isu yang paling besar adalah isu perkauman yang tak pernah lupus dalam negara kita. Kita perlu sedar bahawa dalam negara ini kita telah ditakdirkan hidup berbilang kaum. Tapi sudah pasti orang Melayu itu menjadi tonggak kepada rakyat Malaysia. Sebab itu dalam perlembagaan telah dijamin hak orang Melayu, dan takkan dipindah, takkan diubah sampai bila-bila. Hak keistimewaan orang Melayu, hak bahasa Melayu, kedudukan Sultan Melayu, semua itu tidak akan diubah. Sebab itu perlembagaan tidak boleh diubah. Itu struktur negara kita. Tapi kita perlu juga hargai keberadaan kaum-kaum lain dalam negara kita. Dan itulah perjuangan yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Apabila Nabi diperintahkan untuk berhijrah ke Madinah, apa perkara pertama yang Nabi kena buat? Iaitu Nabi perlu menyatukan kaum Aus dan kaum Khazraj. Barulah terbina sebuah kerajaan Islam yang disebut Kerajaan Madinah, yang hari ini diambil contoh oleh kerajaan perpaduan pimpinan Anwar Ibrahim, iaitu Kerajaan Madani. Sebuah kerajaan yang berteraskan kepada konsep kebajikan, konsep ilmu, konsep politik nilai, konsep insan untuk selesaikan masalah rakyat dan sebagainya. Berteraskan kepada perjuangan dibawa oleh Rasulullah SAW. Kita hari ini dalam tempoh berpuasa ini, kita disuruh berpuasa untuk kita meningkatkan ketakwaan kita. La'allakum tattaqun. Kita diarahkan berpuasa untuk kita menjadi orang yang lebih bertakwa. Puasa itu meningkatkan ketakwaan kita. Dalam berpuasa ini kita pun tahu bagai ibadat yang kita kena buat. Dan dalam politik juga kita perlu melihat kepada konsep perpaduan ini. Dan dalam negara Malaysia ini yang kita nak menyatukan rakyat, bukan sahaja kaum Melayu, tapi juga rakyat Malaysia, semua kaum, supaya tidak ada perpecahan, tidak ada bibit-bibit pertengkaran. Kita tak mahu lagi terjadi 13 Mei berulang, betul tak? Kita tak mahu lagi konfrontasi daripada pihak luar, komunis ke, Sulu ke, datang menyerang kita. Tidak. Yang kita nak adalah keamanan. Kita nak wariskan negara ini kepada anak cucu kita dalam keadaan yang aman. Kalau negara ini tidak aman, bergaduh sana sini, bertengkar macam Sanusi, macam mana nak aman? Jadi kalau tidak ada keamanan dalam negara kita, Ustaz cakaplah soal kemajuan, soal pembangunan pun tak dapat kita laksanakan. Sebab itu tugas pertama Nabi ketika nak tubuhkan kerajaan Madinah ini adalah untuk menyatukan sebagai pok di Madinah, berbilang agama, untuk supaya rakyat di Madinah dapat hidup bersatu padu. Sama juga kita di Malaysia hari ini. Kita telah berperang, kita telah berlawan dengan propaganda perkauman ini dah lama, dan semakin apabila menjelang PRU yang lalu. Dan sebab itu apabila kita melalui pilihan raya, selepas keputusan pilihan raya, kita tubuhkan sebuah kerajaan perpaduan itu
untuk memastikan agenda perpecahan kaum ini dapat kita lawan. Bayangkan kalau Perikatan Nasional jadi kerajaan, agenda perkauman itu akan dimainkan terus. Dah hanya menjadi agenda, hanya menjadi perkataan di bibir sahaja, dan kita sebut sebagai candu. Sedangkan apa yang berlaku di bawah, apa yang berlaku secara realiti, secara praktikalnya, orang Cina, orang India tetap mendapat hapuan. Sebab tu dalam kes Jana Wibawa, dalam kes yang disiasat, dalam kes Tan Sri Mahyudin, kononnya Jana Wibawa ni satu projek untuk bantu kontraktor-kontraktor Melayu ini dapat projek secara dengan terus, cepat buat projek, cepat dapat duit. Tapi yang berlaku, ada juga syarikat-syarikat Cina dia mendapat projek. Lepas tu kita dah cakap banyak kali, lama dah kita cakap, perkauman ini dimainkan untuk meracuni pemikiran orang Melayu supaya lupa tentang amalan rasuah yang dibuat oleh kerajaan, lupa tentang salah guna kuasa oleh pemerintah. Tapi hari ini alhamdulillah, kita Pakatan Harapan Barisan Nasional UMNO ni dapat duduk dalam satu kerajaan untuk melawan satu musuh yang cukup besar, untuk menentang satu agenda yang cukup kronik dalam negara, iaitu perpecahan kaum. Dan bibit-bibit perpecahan, api-api perpecahan ini dibawa oleh PAS dan juga Bersatu. Saya percaya Pakatan Harapan tidak bermain dengan perkauman. UMNO juga tidak bermain dengan perkauman lagi. Saya masih ingat ucapan Datuk Seri Zahid Hamidi di dalam PRU Padang Serai. Dia bercakap tentang UMNO juga perlu menerima kaum lain sebagai rakan. Hari ini UMNO duduk bersama dengan DAP. Saya 5 tahun jadi adu di Pulau Pinang, orang kata jadi kuda di AP. Alhamdulillah hari ini masih menjadi orang Islam yang tulen, masih bersongkok, tetap Melayu. Dan tuan-tuan pun tahu, tuan-tuan tinggal sini jarak berapa kilometer je, 5 kilometer, 10 kilometer akan masuk ke Pulau Pinang. Kalau malam ni nak tengok Pulau Pinang tu, ada tarawih kata nak tarawih, ada solat isyak jemaah ke tidak, tak payah sembahyang tarawih kat sini, kita pakai api sembahyang di Pulau Pinang, tak jauh, kita boleh tengok ada Islam atau tak ada Islam di Pulau Pinang. Dan selama ini difitnah 4 tahun 5 tahun kebelakangan ini, difitnah berkata-kata masjid tazkirah, kononnya Pulau Pinang ni tidak ada solat jemaah, tidak ada azan. Tapi hakikatnya tidak benar. Semua ini dimainkan oleh golongan-golongan ustaz ini untuk meracuni pemikiran orang Melayu supaya lupa benda yang lebih besar. Apa yang lebih besar pada kita, iaitu kehidupan kita. Islam itu datang untuk selesaikan masalah kehidupan manusia. Sebab tu Nabi larang kita untuk berjuang atas nama perkauman. Dan Nabi sebut, siapa yang berjuang atas nama perkauman, matinya dalam jahiliah. Apa itu jahiliah? Satu perangai orang Arab sebelum Nabi datang. Mereka hiduplah keadaan yang penuh kezaliman. Anak perempuan dibunuh, hidup dibunuh, dan macam-macam lagi kezaliman yang buat yang saya tak perlu ulas, tuan-tuan lebih maklum. Tapi apa yang saya nak katakan, bahawa perpecahan kaum ini sifat orang jahiliah. Sebab itu dulu hidup sebelum Nabi datang, orang Arab ni pecah-pecah banyak kabilah. Sebab itu kita belajar. Dan sebab itu saya nak katakan, saya bersama dengan amanah, saya bersama dengan Pakatan Harapan hari ini, dan saya boleh terima pula UMNO untuk bersama dengan saya. Baju pun merah. Sebab apa? Sebab saya tak boleh terima perpecahan dari seluruh ilmu yang saya belajar. Tak boleh terima perpecahan kau.
Ini agenda yang penting untuk kita lawan hak. Kalau kerajaan kita bersatu, kerajaan kita stabil, hari ini kerajaan cukup stabil. Sebab itu insya-Allah dari segi logik kerajaan dia kekal untuk tempoh 5 tahun. Mana kata UMNO dan Pakatan Harapan ni akan duduk satu meja, satu rumah untuk tempoh sepenggal 5 tahun. Sebab kita ada sokongan lebih 2/3 majoriti. Dan pembangunan negara ini perlu diteruskan dengan kekuatan kerajaan. Macam mana kita nak bangunkan ekonomi rakyat? Rakyat perlu bekerja. 2 tahun tak ada kerja, Covid. Dan selama Covid itulah kerajaan Mahyudin gagal untuk mentadbir dengan baik, kerana tidak ada kekuatan kerajaan ketika itu. Akhirnya dia jatuh sendiri. Mahyudin jatuh sendiri tanpa melalui proses pilihan raya, tanpa Pakatan Harapan jatuh sesama sendiri. Sebab apa? Sebab tidak ada kekuatan itu. Bezakan kita hari ini, kita ada kekuatan, kita ada sokongan lebih 2/3. Dan bila ada kekuatan kerajaan, pelabur-pelabur akan ada keyakinan untuk melabur. Sebab dia tahu kerajaan ini akan kekal lama, ini tidak akan bertukar, dan menteri sama dia akan mengadap. Jadi dia akan ada keyakinan untuk datang melabur. Bila datang melabur, contoh dia buka kilang, anak-anak kita ada kerja. Bila ada kerja, ada gaji untuk sara, isteri dan anak-anak. Betul tak? Lepas itu akan macam-macam lagi ransangan ekonomi yang akan berlaku. Daripada kilang itu akan ada pekerjaan, akan ada perniagaan kecil, dan barulah ekonomi bergerak. Dan tuan-tuan dan penduduk seluruh negara ini akan ada pekerjaan dan juga pendapatan. Sebab itu penting untuk kita semua orang Melayu melihat kepada perkara ini. Jangan melihat pada perkara remeh yang dibangkitkan hari ini. Sebab yang dibangkitkan itu semuanya ternyata tidak betul. Sebelum pilihan raya, apa yang mereka tak sebut? Mereka kata apa? Kerajaan LGBT akan berleluasa. Apa tahu LGBT ni apa dia? LGBT ni laki kahwin dengan laki, hak perempuan jadi laki, laki jadi perempuan. Macam sajak tu, kedai sajak, sebut sajak pakai kerja. Macam sajak tu golongan LGBT. Difitnahnya kalau PH jadi kerajaan, akan wujud kerajaan Israel, kerjasama dengan Israel, pemerintahan komunis. Tapi dah 6 bulan, Datuk Seri Anwar jadi Perdana Menteri, Datuk Seri Zahid Hamidi jadi Timbalan Perdana Menteri. Semua ini tidak berlaku. Dan bukan saja tidak berlaku, malah yang ucap itu minta maaf di mahkamah. Kalau hang tak buat salah, hang takkan minta maaf. Datuk Hafuz menang kes baru ni lawan Sanusi. Sanusi kalah. Sanusi fitnah Datuk Mahfuz. Takkan hampa orang Kedah nak terima MP yang kaki fitnah? Orang pakai kagum kerana saya pun heran. Saya dengar ucapan dia macam lato-lato, tak tak? Bunyi je tapi tak ada isi. Hak main lato-lato tu pun buang masa. Saya tengok duk jual kat pada pasar malam tu, saya tanya orang tu, mainan ni sonok tang mana? Saya pun tak tahu sonok tang mana. Dia pun tak nak jawab. Jadi Sanusi ni hanya penghibur. Kalau dengar ucapan dia kita boleh gelak, tapi tak ada isi, tak ada konten, tak ada substance. Sebab tu sampai sekarang apa saja projek pembangunan yang dia umum selama 2 tahun ini tak ada terlaksana. Lita Lumba ke, airport kapal terbang ke, semua tak terlaksana. Pandai umum tapi tak ada modal hidup bawah seorang menteri besar macam tu. Tuan-tuan kena yakin, dulu PAS bergaduh dengan
UMNO. Lama tahun 80-an dulu. Sampai berlaku macam-macam kejadian, insiden, termasuk insiden Memali. Itu pertemuan antara PAS dengan UMNO tentang soal agama. Orang tanya saya, "Hei, hang tu bapa hang dulu presiden PAS. Hang lah cakap lain ni, liberal ni, kami tengok. Ni bukan soal liberal, soal sekular. Tapi soal ayah saya pun tak suka fahaman ekstremisme macam ni." Dengarlah ucapan Arwah Mustafa Deno. Tak pernah dia kafirkan sesiapa. Tak pernah dia munafikan sesiapa. Dia ada bercakap soal rakyat, soal dasar negara, soal bagaimana menyelesaikan masalah rakyat dan juga negara, soal bagaimana Islam itu boleh diangkat untuk selesaikan masalah rakyat dengan masalah negara. Bukan soal kita nak kafirkan orang, soal nak munafikan orang. Tak setuju dengan aku, hang kafir. Tak setuju dengan aku, hang liberal. Tak setuju dengan aku, hang sekular. Itu bukan Islam dibawa oleh Rasulullah SAW. Sebab tu saya yakin dengan perjuangan yang saya ikut hari ini bersama dengan Datuk Mahfuz, pimpinan Yang Amat Sabu. Sebab kami tak bercakap tentang perkauman. Dan itulah agenda perjuangan politik yang dibawa oleh Ustaz Fadino. Dan kita di Kedah ni, saya harap tuan-tuan dan puan-puan adik semua faham, kita memerlukan pembelaan kerajaan menjelang Aidilfitri ini. Yang beri bantuan yang terbanyak adalah kerajaan persekutuan.